Sama yang bahagia Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rahmi dah pun berada di konti untuk program Mau'izati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz datang ke konti sekali lagi nak berkongsi dengan rakan pendengar, nak sama-sama ingat-ingatkan ni Ustaz. Sebab hidup ni kalau tak diingatkan kadang lupa Ustaz. Ya, betul. Itu pentingnya untuk saling ingat mengingati. Dan cumanya kali ni saya rasa dah masuk ke zon episod-episod yang kita bincangkan di awal dulu Ustaz, untuk sama-sama nak memperingatkan diri kita bila hidup ni sangat dekat dengan kematian. Dan hari ini tajuk yang dipilih oleh Ustaz adalah tentang dahsyatnya sakaratul maut. Dan saya percaya ramai dah nanti untuk tajuk ini sebenarnya Ustaz. Sebagai permulaan, saya serahkan pada Ustaz untuk berikan mukadimahnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para pendengar dan para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada petang yang baik ini kita sama-sama dalam rangka mempersiapkan perjalanan hidup kita untuk kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahawa satu masa nanti kita akan sampai saat yang disebut dengan sakaratul maut. Sakarat ni merupakan satu saat di mana sebelum daripada kita berada di alam barzah, kita akan sampai saat di mana kita akan sampai yang disebut dengan sakarat. Dan bukan lagi kematian, tetapi hampir-hampir dengan kematian. Hampir-hampir dengan kematian ini dipanggil sakarat, sakaratul maut. Dan masa itulah yang disebut waja'at sakratul maut bil haq, dan datanglah pada kamu saat di mana sakarat yang memang benar-benar akan terjadi pada diri kamu. Di saat itu masa yang kita tak boleh nak tolak lagi, ataupun masa yang perlu kita lalui dan kita perlu hayati saat itu. Dan kadang-kadang bagi setengah-setengah orang inilah masa yang paling penting, dan bagi kita pun demikian. Kerana penentuan kepada kita ini berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim. Setiap amalan ini berdasar pada penyudah dalam hidup kita. Bagaimana kita berjaya ke tak berjaya di waktu itu. So itulah datang dalam perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Kita diajar supaya kita sentiasa baca sepotong doa. Doa yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sentiasa sebut, Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah wala taqtin ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, tolong sudahkanlah kehidupan kami ini dengan husnul khatimah, dan jangan sekali-kali matikan kami ini dalam keadaan su'ul khatimah. Para pendengar yang dihormati sekalian, pada petang ni insya-Allah kita nak bicarakan tentang mengenai saat yang disebut dengan sakarat itu sendiri. Kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mengenai bagaimana sakarat ini terbahagi pada dua. Satu dipanggil sakarat yang membahagiakan pada seseorang, dan ada sakarat yang menjadikan kecelakaan pada seseorang. Kecelakaan ini berdasar pada amalan, dan kebahagiaan itu berdasar pada amalan. Tetapi madailah kalau sekiranya kita gambarkan tentang mengenai sakarat ini berdasar pada cara umum terlebih dahulu. Kerana saat kematian ini dijadikan masa yang berbeza. Allah tak jadi lagi masa kita sebagaimana masa di dunia. Tetapi masa waktu mana kita hampir dengan mati, Allah jadikan masa itu masa yang disebut dengan masa-masa tertentu, sehingga kan kita jadi rasa panjang masa itu. Misal contoh orang yang baru-baru ni kita kecoh tentang pengeboman yang berlaku di Bangkok, misal contohnya. Masa tu nampak ringkas, tetapi bagi orang yang dekat dengan kematian dia jadi panjang masa dia. Sebagaimana kadang-kadang kita tidur. Apabila kita tidur, saat mana kita tidur, kadang-kadang kita tidur sekejap saja, 5 minit kita tidur. Tetapi kita terjaga, kita bermimpi meraun dunia dah kita. Sampai ke Jepun kitanya, sampai ke tempat-tempat merata dah kita. Kerana apa dia? Kerana masa itu Allah telah ubah. Demikian juga dengan orang yang hampir dengan kematian. Orang yang hampir dengan kematian, di antara benda yang Allah akan ubah ialah masa seseorang itu. Masa seseorang itu Allah jadikan pengubahan pada dia. Dia akan rasa panjang je masa dia, dan dia akan merasai yang disebut dengan sakarat tadi. Kita buat contoh, bagaikan kita nak lahir ke dunia. Waktu mana kita nak lahir ke dunia, kan ibu kita nak melahirkan kita tu, kadang-kadang kita lihat berbeza-beza keadaan. Orang yang melahirkan anak ke dunia ini, ada yang sekejap saja. Ada masa dia makan masa yang panjang, 7 jam, 8 jam,
untuk nak mengeluarkan bayi daripada kandungannya. Demikian juga dengan manusia. Manusia ni Allah nak matikan dia, Allah jadikan sakarat. Sakarat yang berlaku ini dalam hidup dia dengan tujuan untuk dia merasai bagaimana saat-saat yang dia akan menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan merasai ini Allah jadikan di antara perkara yang pertama yang Allah jadikan pada seorang, di mana Allah mula buka hijab matanya. Katanya para alim ulama, hijab mata kita ini perkara yang pertama yang Allah akan buka. Dan di saat itu kita boleh mula melihat bagaimana malaikat-malaikat dah mula turun untuk nak mencabut nyawa kita. Dan di saat itulah kita akan mula merasai keadaan sakarat, berlakunya yang disebut dengan keadaan hampir kematian. Malaikat-malaikat yang duyun-duyun turun. Dan disebut dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap satu nyawa yang akan dicabut itu, sehinggakan 600,000 malaikat yang akan turun untuk mencabut nyawa seseorang. Di waktu mana nak cabut nyawa kita ini, duyun-duyunnya para malaikat Allah membawa yang disebut dengan bahan-bahan untuk mencabut nyawa daripada jasad seseorang hamba ini. Di waktu itulah hadis Barra' bin Azib misal contohnya, dia menyebut bahawa anak Adam ini akan ditegur oleh malaikat, akan sama ada dia akan diberi salam. Di saat mana kita hampir dengan kematian, anak Adam itu akan datangnya malaikat akan sebut pada anak Adam tersebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Waktu mana mula disebut keluar sahaja, di waktu itulah kita akan melalui saat yang disebut dengan sakarat, di mana akan berlakunya saat yang sakit yang amat sangat. Sakit kesakitan ini, kalau kita nak gambarkan sakitnya kematian ini, kita tak boleh nak gambarkan cara biasa saja. Katanya Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab dia, dia sebut bahawa, katanya Imam Ghazali, kamu cuba sentuh tubuh badan kamu sekarang. Kamu sentuh tubuh badan kamu, di mana kamu sentuh, kamu terasa. Di tempat yang kamu rasa itu semua akan merasai kesakitan. Di mana saja kamu sentuh rambut, rambut kamu terasa kan? Kita rasa rambut kita. Maknanya sakit juga di situ nanti. Tidak ada tempat yang tidak sakit. Kesakitan itu akan kena sehingga kan kamu buatlah apa saja. Berbeza dengan sakit kita di dunia. Sakit kita di dunia ini, mungkin saja kalau orang cucuk jari kita sebelah kiri, kita akan rasa kat sini je, kat kiri saja. Tetapi katanya Imam Ghazali, kalau mana kematian itu berlaku, kesakitan ini tidak ada sempat yang tak rasa. Sakit kamu di mana kamu terasa, di mana sehingga kuku-kuku kamu rasakan sekarang kuku kita ni, kita pegang je kuku kita ni, kita rasa. Rasa kuku kita itu pun turut sama sakitnya. Di mana saja kita pegang bulu mata kita, kita terasa. Terasa bulu mata kita. Sakit juga bulu mata itu. Tidak ada ruang yang tak rasa sakit yang dialami seorang, sehingga rasa sakit itu menjala seluruh dalam darah dia, dalam daging dia, dalam tulang-tulang dia, yang dirasakan saat mana mula nak dicabut nyawa ini sendiri. Kalau nak diungkap, tak terungkap. Dalam cerita katanya Imam Ghazali rahimahullah, dalam dia cerita tentang mengenai rasa sakit yang dialami selama sakaratul maut ini, langsung kena pada nyawa seseorang, pada nafas-nafas kita. Nafas-nafas kita ni, dan seluruh bahagian yang meliputi seluruh anggota badan kita. Rasa sakitnya sakarat ini. Maka orang yang bersangkutan merasai diri dia ni ditarik dan dicabut daripada setiap urat nadi dia. Dia rasa mula ditarik ini. Sekejap lagi saya akan cerita macam mana ditarik. Di saat mana nak ditarik nanti, urat saraf dia mula rasa sakit. Urat saraf orang yang hampir dengan kematian ini rasa sakit. Sendi-sendi, tempat-tempat yang bergerak, sendi-sendi tu badan kita rasa sakit. Dan juga setiap akar-akar rambut kita. Setiap akar rambut kita dan kulit-kulit kepala kita hingga hujung kaki kita. Terasa hujung kaki itu sakit tak sakit. Sampai katanya Imam Ghazali, luntur ujung jari kaki kita. Kita ni akan tunduk jatuh. Jatuh dan jatuh sedikit demi sedikit. Macam kita tengok orang yang cabut gigi kan, simen gigi. Bila di simen gigi, ngilu tersebut, ngilunya kena ini, yang menyebabkan terlunjur, turun dan turun, melunjur telapak kaki kita ni. Jangan kita tanya pedih di saat itu, jangan tanya. Kerana pedih yang amat sangat sehingga sering dikatakan bahawa sakaratul maut itu lebih menyakitkan daripada tebasan mata pedang. Lebih di saat mana berlakunya itu, macam dilibah dengan mata pedang,
Rasulullah kata lebih pada 100 kali libasan mata pedang. Sakitnya saat itu, kalau nak digambarkan macam digergaji-gergaji tubuh badan ini. Di saat mana sakitnya kematian itu, bagaikan kamu sedang digunting dan digunting dan digunting tubuh badan kamu. Sebab sakit yang dirasakan badan ini akibat tebasan pedang tu terjadi kerana dia berhubung dengan jiwa kita. Kalau kita potong dengan seorang, kenapa rasa? Kerana dia berhubung dengan jiwa kita. Bayangkan bagaimana kalau hal itu langsung dirasakan oleh yang disebut nyawa kita. Jiwa kita rasa. Bayangkan kalau terlibat dengan nyawa yang mendesah, sedang dalam keadaan yang ditarik dan ditarik ini. Kalau seorang itu dipukul pun kita mampu berteriak kerana sakit. Bagaimana keadaan waktu mana sakitnya di saat mana ruh dia sedang dicabut daripada tubuh badan dia. Katanya para ulama, Imam Ghazali kata, sakitnya kematian saat ini sampai peringkat jeritan suara kamu itu tidak kedengaran lagi. Sakit sangat, tak keluar suara. Tak terkeluar suara, sakit yang amat sangat. Dan tak mampu untuk didengari oleh manusia. Kerana rasa sakit yang amat sangat. Dan rasa sakit ini telah memuncak, menembus sampai ke dasar hati. Sakitnya kematian ini. Akibat dia, kekuatan tenaga dia jadi hilang. Terlampau sakit sangat, tenaga jadi tak ada. Allahu Akbar. Kita tak boleh nak bayang macam mana keadaan itu, sampai peringkat semua anggota tubuh badan ni jadi lemah. Jatuh lemah terus badan-badan kita, lonlai tubuh badan kita, dan tak ada daya untuk kita nak minta tolong saya, tolong, tak ada suara. Kadang-kadang kan kita tengok anak-anak kita yang menangis kan, waktu mana dia menangis, kita tak tahu nak buat apa. Dia menangis sampai hilang suara. Bunyi dia bunyi dalam keadaan yang dia terlampau amat sangat. Cuba bayangkan saat itu, saat di mana keadaan yang sampai di saat ini. Kita sebut sikit lagi. Bagaimana sakit ini. Sakitnya saat sakaratul maut yang berlaku ini, sampai lumpuhnya akal. Sampai tak terfikir lagi nak buat apa. Bela dipanggil. Tak tahu nak buat apa. Di saat mana dicabut roh kita ini. Dan membungkam lidah kita. Lidah tu jadi keras pada diri kita ni. Dan melemahkan semua sendi-sendi. Tak ada lagi kekuatan saat itu. Sebenarnya, di saat ini, dia ingin sekali untuk dia berteriak dan bertempik, menjerit minta tolong, tapi tak ada kuasa yang mampu melakukan saat ini. Saat ini saat bagaimana? Imam Qurtubi rahimahullah dalam kitab dia Tazkirah fi Ahwal Maut dia cerita, saat ini malaikat mula masuk. Malaikat mula masuk dalam tubuh badan. Malaikat yang kumpulan yang pertama ini masuk. Dia masuk dia daripada hujung kaki terlebih dahulu. Nak cabut nyawa seseorang ini, dia tarik daripada hujung kaki terlebih dahulu. Tarik ini, hujung kaki itu putus urat-urat dalam tubuh badan ini. Bila putus urat-urat dalam tubuh badan ini, sampai peringkat dia tak mampu nak buat apa lagi. Sakitnya di saat ini. Tapi dalam keadaan demikian, tarik sampai kat mana? Kumpulan yang pertama ni akan tarik sampai ke lutut masing-masing. Nak masuk sampai ke lutut dia waktu ini. Dan tapi tak ada kuasa untuk dia nak tolak. Dan tenaga dia masih ada lagi. Hanya yang kedengaran apa dia? Lenguhan dan desahan nafas yang sengal-sengal yang keluar. Dengar waktu sah suara dia ni menahan kesakitan di saat itu, tak boleh nak buat apa. Mengetak bibir sakitnya. Dalam keadaan yang dia ni di tenggorokan dada dia saat itu, nyawa dia sedang nak dicabut. Ini sampai peringkat yang kedua ni, katanya Imam Qurtubi, dia mula tarik daripada lutut kita. Roh ni ditarik lagi sampai di perut. Bila sampai di perut, roh ni akan mula turun di antara pusat. Dia rasa sejuk di pusat kita. Mendadak turun ke bawah. Waktu itu, warna kulit kita ni berubah menjadi keabu-abuan mirip warna tanah liat. Kita berubah. Warna kulit dah berubah dah. Dalam keadaan yang kita dah berubah warna macam tanah liat, macam seluruh urat kita ni tercabut kekuatan dia. Tak ada dah. Urat-urat itu putus. Ia menimbulkan rasa pedih di saat ini. Di saat ini, sekujur tubuh bahagian dalam dan juga luar. Rasa sedih, pedih semua. Dalam pedih, luar pun pedih. Yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Bola mata kita ni terbelalak ke atas. Terbeliak, memandang ke atas. Saat nak keluar roh ni, tak tahu nak buat apa.
nyawa kita ni dalam keadaan kita menahan nak keluar tu, mata kita tetap liak memandang ke atas. Mata orang yang hampir menghadap depan Allah. Kemudian lidah dia tu mengerut, masuk ke dalam. Bibir dia ni tertarik ke belakang. Bibir kita ni waktu mana saat kematian kita mengetak dalam keadaan nak tahan sakitnya di saat ini. Kemudian dalam keadaan yang disebut dalam kitab ni, kedua buah zakar dia terangkat naik. Zakar bagi orang lelaki itu, dua buah zakar dia terangkat naik. Sakitnya keadaan di saat ini. Kemudian dalam keadaan hujung-hujung jemari dia berubah warna menjadi hitam ke hijau-hijauan. Hujung-hujung jari itu berubah. Allah, sakitnya, kita tak boleh nak bayang keadaan ini. Jangan kamu tanya bagaimana sakitnya tubuh ketika mana seluruh urat dicabut dayanya hingga menjadi kaku. Kaku, tak bergerak. Sakit tak sakit, tak boleh nak kata apa. Mulut tak boleh nak sebut. Bibir tak terkata apa. Akal menjadi kelu. Kemudian dalam keadaan yang kuku kita pun dah jadi. Dalam keadaan kuku tubuh badan kita pun jadi teruk. Sebab satu urat saja dicabut, rasa sakit sudah tak mampu dibayangkan. Lalu bagaimana rasa sakit itu jika dicabut adalah roh ataupun nyawa yang ada pada diri kita sendiri. Sakit di saat ini. Kalau nak sebut lagi, selanjutnya satu persatu anggota tubuh akan jadi mati. Mula rasa mati. Saat sakarat yang berlaku. Mula-mula telapak kaki kita menjadi sejuk. Imam Ghazali kata, mula-mula sekali tapak kaki itu kamu pegang je tapak kaki sejuk dah tak ada dah. Roh tak ada di hujung itu. Kemudian dia mula naik telapak kaki kita jadi sejuk, kemudian betis dan peha kita. Betis dan peha kita ni dah mula dalam keadaan yang mula sakit, yang tak ada apa-apa lagi dah. Kemudian setiap anggota tubuh kita rasa sakarat, sikit demi sedikit, penderitaan demi penderitaan, dan terus terjadi sampai roh mencapai kerongkongan. Naik ni daripada pusat yang saya sebut sebentar tadi, dia terus naik sampai di halkum. Bila naik sampai di halkum, urat-urat perut dalam ni terangkat naik. Urat dalam perut kita ni terangkat naik sampai ke atas. Dan waktu itu, roh sampai di halkum ni, di waktu inilah yang menjadi kepentingan sangat pada diri kita. Dan kita boleh lihat titik-titik mula berpeluh di atas dahi masing-masing. Beruntunglah bagi siapa-siapa yang mula berpeluh di atas dahi dia. Di saat itu, dia sudah melihat rahmat dan tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang inilah yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Waktu mana saat ini malaikat mula turun malaikat turun. Kalau kita berada jauh daripada keluarga kita pun, waktu itu malaikat ni akan berubah menjadi arwah ayah kita, menjadi arwah ibu kita, dan dia akan duduk, wahai anakku, jangan bimbang, jangan takut, dia sebut. Jangan kamu takut kematian ini. Ni bagi orang yang beriman pada Allah. Waktu mana saat demikian, katanya malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat ni pujuk dia, jangan bimbang ya, kamu akan menghadap depan Allah ni. Alla takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu rasa duka cita, jangan kamu rasa bimbang dengan kematian ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira yang berlaku pada kamu, syurga Allah yang tersedia untuk diri kamu di saat ini. Di saat itulah para pendengar yang dihormati sekalian, wajah itu akan berubah menjadi sejernih-jernih wajah. Dia akan mula lihat tempat dia dalam syurga Allah. Dan disebut dalam hadis Rasulullah, keringat-keringat peluh ni akan mula membasahi dahi-dahinya. Kemudian di saat itu, kata Rasulullah, dia akan tersenyum indah. Hidung dia akan menjadi kembang kempis kerana terlampau gembira. Sehingga kan bagi sesetengah orang yang beriman pada Allah, senyum giginya, nampak giginya saat itu. Allah tunjukkan tempat dia. Dan roh ini mula keluar daripada jasad ini. Apabila roh ini keluar daripada jasad melalui mata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, waktu mana nak keluar saja, di hujung kehidupan dia itu, mulut dia secara pantas menyebut, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah disebut, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah. Saya mengakui dalam hidup dia. Dan di waktu ini keluar saja roh dia, lalu di saat tersebut disambut oleh para malaikat Allah seramai 600,000 tadi. 600,000 tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita dalam hadis Barra bin Azib,
di saat mana roh keluar daripada jasad ini, roh keluar daripada jasad itu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ambil cerek, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuangkan air dalam satu gelas. Rasulullah kata, di saat mana roh keluar daripada jasad, daripada mata dia, roh itu keluar bagaikan air dalam cerek inilah, katanya Rasulullah. Dikeluarkan dan dimasukkan dalam bekas. Kalau mana masuk saja dalam bekas itu, di saat masuk dalam bekas itu saja, lalu berbau wangi sewangi-wangi. Alam ini berbau wangi. Dan semua makhluk malaikat akan menyebut, beruntunglah dia, kerana dia di kalangan ahli syurga Allah. Dia di kalangan orang yang saleh dalam hidup dia. Yang disebut demikian. Kemudian, di saat itu, semua bau wangi, kecuali ada dua makhluk yang tak bau. Disebut dalam hadis Rasulullah, yang pertama jin, dan yang kedua yang disebut dengan manusia. Manusia je yang tak bau. Kita tak tahu keadaan macam mana keadaan orang yang menghadap depan Allah ini. Kemudian roh ini akan mula keluar daripada jasad, dan malaikat mula bungkus dengan satu bungkusan kasturi. InsyaAllah kita akan cerita bagaimana indahnya saat ini perjalanan kita untuk menuju menghadap depan Allah. Lalu dinaikkan ke langit yang pertama. Apabila naik langit yang pertama, malaikat langit yang pertama akan tanya terus, roh siapakah ini? Roh siapakah ini? Dijawab, roh fulan bin fulan. Roh fulan bin fulan. Lalu katanya para malaikat, beruntunglah dia, kerana ditempatkan dalam syurga Allah. Naik langit yang kedua, sampai langit yang ketiga, sampailah langit yang ketujuh, dan dihadapkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Lalu roh itu akan diturunkan terus. Turun terus, berada di hujung kepalanya. Di saat mana berada di hujung kepala ini, lalu di saat inilah kata dalam kitabnya, kita mula hidup di alam yang ketiga yang pernah kita bincang sebelum daripada ni. Kita mula hidup dan kita mula nampak siapa yang datang nak mandikan mayat kita. Kita boleh lihat siapa yang tutup kertas surat khabar di atas muka kita, yang kalau kita kemelangan jalan raya. Siapa yang tolong uruskan kain untuk diri kita tutup. Siapa yang bedah tubuh badan kita. Kita boleh rasa semua. Di saat mana orang buka butang baju kita, kita sebut perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi. Sakit tadi pedih yang amat sangat. Di kala mana tanya, macam mana di saat itu sakitnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu tanyalah orang yang melecur seluruh tubuh badannya. Bagaimana saat orang yang melecur seluruh tubuh badan dia, di saat mana dia melecur, dia tak ada tempat yang tak rasa sakit. Semuanya rasa sakit. Sehingga kan mayat itu disebut dalam hadis Rasulullah, usahlah disakiti mayat. Rasulullah sebut, disakiti dengan apa dia? Lambatnya kamu untuk nak kebumikan dia. Bila kamu lambat untuk nak kebumikan dia, kamu menyakiti mayat ini. Rasulullah gambarkan demikian. Tetapi kamu diajar supaya apa dia? Kamu diajar supaya ringankanlah kesakitan dia tadi. Bila tanya, macam mana sakit dia saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu tanyalah ibu kamu yang melahirkan kamu. Ibu-ibu yang melahirkan kamu itu, saat mana dia melahirkan kamu itu, dia meneran mengeluarkan kamu itu, dia sakit yang amat sangat. Pucat mukanya, putih tangan-tangannya, dan kita melihat bagaimana menggeletar kakinya nak mengeluarkan kamu daripada kandungannya itu. Di saat itu kata Rasulullah, sakit kan? Ya sakit. Katanya Rasulullah, itu baru 1 juzuk daripada 90 juzuk kesakitan kematian. Ibu-ibu yang melahirkan anak dia tahu bagaimana sakitnya saat ini. Melahirkan anak itu, dia keluar terankan anak itu sakit yang amat sangat. Bila tanya pada Ibnu Abbas, macam mana sakitnya kematian di saat ini wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata, sakitnya saat ini bagaikan kamu ini disiat kulit kamu. Disiatnya kulit kamu, kemudian ditarik di atas bara-bara api yang panas, kemudian diheret di atas kapas-kapas yang basah. Bunyi dan bau hangit yang amat sangat. Sakitnya saat ini. Yang ni kemudian dia akan jadi panjang lagi perjalanan itu. Beza dengan orang yang tidak beriman pada Allah. Orang yang tak beriman pada Allah, saat mana sampai ajal dia, waktu mana disebut saja, wahai roh, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Sebut saja pada dia, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut je keluar daripada jasad ini, roh ni bertempiaran lagi. Lagi bertempiaran ini, Imam Qurtubi dalam kitab dia disebut, kamu nampak merah kemerahan di liang-liang roma dia. Merah kemerahan di liang-liang roma dia tu sakit sangat, takut sangat.
Dia bagaikan nak tembus kulit-kulitnya. Roh-roh ini lari. Lari itu. Dan malaikat mula tarik. Di waktu mana malaikat mula tarik daripada hujung kaki ni, tarik daripada hujung kaki, dia pegang pada daging-daging. Dia pegang dan dia pegang pada daging-daging ni, sehingga kan tergerak daging-daging itu. Di saat mana dia tergerak daging-daging untuk ditarik tadi, tarik lagi rentak, putus urat-urat di hujung kaki. Turun telapak kaki dia tu, menggigil-gigil menahan. Tarik lagi sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, masuk pasukan yang kedua. Tarik lagi sampai ke pinggang. Kemudian terus turun naik, terus mendadak naik sampai di halkum. Bila naik saja sampai di halkum, roh ni sampai di halkum saja. Lalu di waktu tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, kalla idza balagatit tarak wa qila man raq. Hei manusia, siapa yang lagi yang mampu untuk memulangkan balik roh kamu sekarang ni? Wa qila man raq wal taffatis saqu bisaq. Di waktu itu dia berpaling, tak tahu nak buat apa lagi. Dalam keadaan yang tak tahu nak buat apa ni, roh ni direntap. Dalam kitab dicerita, apabila naik sampai di halqum ini, dia bunyi benda bagaikan benda yang patah. Bunyi yang patah tu, dia rasa menggegah habis seluruh tubuh badan dia. Kesakitan yang jauh lebih sakit daripada tadi. Tadi dah rasa sakit dah. Kemudian ditarik saja, tarik saat sakarat yang berlaku ini, kemudian direntap. Rentak saja terbeliak mata dia. Naik saja, di waktu itu terhembus najis yang banyak yang keluar daripada perut dia. Najis yang banyak ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sampai peringkat terkeluar buih di mulutnya. Dia keluar buih di mulut dia, retak, sakit sangat. Sakitnya sampai peringkat masa muka dia. Masa muka, kenapa? Dia ditunjukkan tempat dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu itu tak ada lagi kekuatan yang mampu untuk menahan diri dia. Kemudian apabila tarik keluar saja roh daripada jasad ni, dia keluar saja roh daripada jasad saat itu, dia bang busuk yang amat sangat. Busuk yang amat sangat ni dalam keadaan yang malaikat-malaikat yang berjubah hitam, disebut dalam hadis Rasulullah, jubah hitam, dia kata celakalah, bangsatlah dan celakalah dan bangsatlah orang yang hidup dalam keadaan yang menentang Allah, yang lawan perintah Allah. Disebut saja begitu. Apabila sebut saja, lalu dibawa, dibungkus dalam bungkusan hitam yang bau busuk. Dan busuk sebusuk-busuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di waktu ini hanya dua makhluk saja yang tak bau busuk, yang disebut dengan jin dan juga manusia. Apabila busuk sebusuk-busuk yang keluar ini ditarik naik, tatkala mana naik saja, malaikat langit yang pertama bertanya, roh siapakah ini? Roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Jawab, roh fulan bin fulan. Celaka dan bangsatlah roh ini. Celaka dan bangsatlah roh ini. Dia sebut demikian, tak nak bagi. Kemudian pujuk-pujuk bagi, sampailah langit yang ketujuh. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Tentukan dia dalam neraka sijin. Lalu roh ini terus turun mendadak di hujung kepala dia. Dan dia mula hidup di alam yang ketiga. Kita boleh lihat siapa yang datang nak mandi mayat, siapa yang dah siap untuk nak kapankan mayat kita, nak usung mayat kita dan sebagainya. Para pendengar yang dihormati sekalian, dalam pertemuan kita pada petang ini, saya gambarkan sedikit saja keadaan bagaimana dahsyatnya dan bagaimana sukarnya saat ini. Beruntunglah kalau sekiranya kita ini di kalangan orang yang mempersiapkan saat-saat ini. Kerana 2 saat ini saja yang kita akan lalui pada diri kita ini sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Satu yang sangat menginsafkan di petang-petang hari ini untuk sama-sama kita muhasabah. Bagaimana agak-agaknya keadaan kita nanti di hujung sakaratul maut itu sendiri Ustaz, ya. Masya Allah. Dan untuk anda rakan pendengar, ada sebarang pertanyaan, persoalan, boleh hubungi kami di talian di 0362051500, di Facebook ikim.fm. Telah pun kita dihujani dengan soalan juga Ustaz, bakal kita tanyakan nanti selepas kita berhenti rehat. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Destinasi Ikim FM untuk Mau'izati. Ikim FM, pilihan utama anda kembali bersiaran untuk Mau'izati. Bertemankan saya Nur Hadi Pai dan juga tamu kita pada petang ini, tamu tetap untuk Mau'izati, iaitu yang bahagia Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Kita bawakan tajuk dahsyatnya sakaratul maut. Bila dengarkan butir-butir tu Ustaz, Masya Allah, secara detail memang dahsyat Ustaz, ya. Kita tak tahu kita di mana. Dan juga untuk anda rakan mendengar, boleh hubungi kami di talian 0362051500 untuk tanya terus bersama dengan Ustaz. Dan kita nak raikan juga rakan kita di Facebook terlebih dahulu Ustaz, Antaranya soalan daripada rakan kita Jamal Nasir, dan juga saya gabungkan dan juga ada dengan soalan-soalan daripada yang lain juga, daripada Syah Sabila, Habis An-Najjar dari Sungai Apit dan sebagainya. Tanyakan tentang adakah kesakitan yang dialami adalah sebagai penebus dosa dan cara Allah kurniakan syurganya Ustaz. Ya.
Kalau kita nak sebut, saya gambarkan sebentar tadi ialah itulah satu cara Allah merahmati orang mukmin. Subhanallah. Di waktu mana hampir-hampir dengan kematian dia, lalu Allah jadikan dia sakit-sakit yang amat sangat. Kesakitan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut supaya saat mana dia menghadap depan Allah, tidak ada lagi perkara-perkara yang Allah akan tanya terhadap dosa-dosa yang dilakukan di atas dunia ini. Kerana Allah telah balas waktu mana dekat dengan kematiannya. Dan betul dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut demikian. Terhadap bagaimana terhadap kesakitan saat mana kematian bagi seseorang mukmin. Lalu kata Rasulullah, itulah penembus dosanya yang dilakukan di dunia dan kesilapan yang kita lakukan di atas dunia ini. Allah kumpul-kumpulkan dekat dengan mati dia tu, Allah sakitkan dia. Sakit yang amat sangat. Sakit yang kita tak boleh nak bayang. Dan kita sakit ini pun tak apa tahan lagi berbanding dengan sakitnya dalam kubur nanti. Sakitnya di atas dunia ni Allah balas sehingga tiada lagi benda yang Allah nak tanya pada dia saat mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beruntunglah dia. Tetapi kadang-kadang kita berjumpa orang yang kufur, yang tak beriman pada Allah. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan kita nampak macam husnul khatimah je kita nampak. Dia nampak macam dia mati tu elok je kita sebut demikian. Tak. Sebenarnya itulah penebus kebaikan yang pernah dilakukan di atas dunia bagi orang yang tak beriman pada Allah. Walaupun dia tak beriman, ada orang yang tak beriman ini, dia buat benda-benda yang baik. Dia buat amal-amal yang baik. Benda-benda yang baik ini disantuni orang miskin, dia bagi hadiah, dia sedekah dan sebagainya. Sehingga kan Allah balas bila dekat dengan kematian. Bila Allah balas dekat dengan kematiannya, di saat mana Allah balas dia dekat dengan kematian dia ini, sehingga kan dia tidak ada lagi benda yang dia nak tanya pada Allah, dan dia nak tebus dengan Allah di pada mahsyar Allah nanti. Sebab Allah dah jawab dah. Allah sebut, untuk kamu sudah diberi kepada kamu sebelum kematian kamu. Jadi oleh kerana kekufuran kamu, itu layaknya untuk kamu neraka Allah, kerana kufurnya kamu. Tetapi segala benda yang kamu baik yang kamu lakukan itu, kami telah balas waktu mana dekat dengan kematian kamu. Tapi berbeza dengan orang mukmin. Orang mukmin di saat mana dekat dengan kematian dia, Allah jadikan sakit yang menembus. So itulah saya sentiasa sebutkan, kalau kalian menjaga ibu-ibu yang sudah tua, beruntunglah kalian. Kalian sedang menjaga rahmat Allah. Kalau kalian menjaga ayah-ayah yang sudah tua, kalian jangan mengeluh. Jangan ada di kalangan kita mengeluh. Bahkan kita syukurlah pada Allah, kerana kita diberi peluang oleh Allah untuk kita berbakti padanya, untuk menjadikan kebaikan pada diri kita dan keluarga kita sama. Dan kita kena berlumba adik-beradik. Jangan kita biarkan ibu kita ni dijaga oleh adik-adik yang beradik yang lain. Kita berebut. Biarlah bagi pada abang, bagilah pada adik, bagilah pada kakak untuk jaga. Kenapa kena jaga? Kerana kita tahu di saat mana kita jaga ni, keluarga kita Allah berkatkan. Kemudian dalam masa yang sama, Allah sedang menebus kesilapan lalu yang kita lakukan pada ibu kita. Dalam masa yang sama juga, kita sedang mendapatkan kepada ibu kita ni ataupun ayah kita ni keadaan yang terbaik untuk dia menghadap di hadapan Allah. Masa yang terbaik. Jadi kadang-kadang dia sakit dan sebagainya. Saya sebut di banyak tempat. Kalau kalian menjaga ibu yang sakit dan perlu sampai peringkat kena cuti, ambil cutilah. Kalau kalian perlu untuk tangguh sekejap kerja kalian, tangguhlah sekejap je. Kerana kalian menjaga ibu untuk kematian, menjaga ayah untuk saat kematian, menghadap depan Allah. Ibu dan ayah kalian menjaga kalian untuk kehidupan. Di waktu mana kalian hidup dahulu, ibu kita sanggup ambil cuti, sanggup untuk berhenti kerja semata-mata nak membesarkan kita. Apatah lagi kita waktu mana kita menjaga ayah dan ibu kita. Kerana semua itu kafarah dosa dia untuk kebaikan pada dirinya. Masya Allah. Kena syukur Ustaz, itu rahmat daripada Allah SWT. Ustaz Sabiyah tadi tanyakan tentang semua orang ke Ustaz akan merasakan detik-detik itu Ustaz? Kebanyakan dan umumnya beginilah keadaannya. Yang kita cerita sebentar tadi, umumnya kebanyakan ini, dan berbeza pula berdasar pada amalan yang datang. Amalan yang pernah kita lakukan atas dunia. Kalau berdasar tadilah, kadang-kadang lebih dahsyat daripada apa yang kita sebut ini. Kita sebut ini berdasar pada apa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Dan Imam Ghazali rahimahullah, apabila tanya, kamu dapat daripada mana sumber yang sebegini? Katanya Imam Ghazali, semua ini berdasar pada apa yang dilihat, keadaan rasa sakit yang pernah melalui saat itu. Dan diambil ilmu daripada orang-orang yang hampir dengan kematian. Macam mana kamu rasakan? Dan digabungkan daripada hadis Rasulullah
dan diambil daripada apa yang disebut dalam Al-Quran Karim dan dijadikan satu ilmu dan panduan pada kita untuk kita menjadikan pengiktibaran dalam hidup kita. Oh, ini rupa-rupanya keadaan yang kita akan lalui di saat mana kita keseorangan menggigil berhadapan dengan sakaratul maut itu. Masya Allah. Dan daripada SMS kita, Encik Hanif di SMS tanyakan tentang benarkah ada tanda-tanda tertentu Ustaz sebelum seorang tu meninggal dunia? Ya, betul. Ada tanda-tanda Allah kurniakan. Dan kita dah sebut di Terengganu baru-baru ni. Tanda-tanda sebelum seorang itu ada tanda besar dan ada tanda kecil. Tanda-tanda besar ini dan tanda besar ini Allah jadikan melalui uban, misal contohnya. Allah jadikan pada kita ni uban tanda-tanda kematian. Kemudian Allah jadikan tanda apa dia? Pada seorang umur yang panjang sampai 60 tahun. Itu tanda kematian. Siapa yang berusia 60 tahun yang mendengar ini, bersiap sedialah untuk dia menghadap depan Allah bila-bila masa. Kerana mati itu tak semestinya sakit dahulu. Diberi tanda sakit itu saja. Tetapi biasanya kadang-kadang Allah bagi tanda memang sakit sungguh. Kita diberi semakin banyak penyakit yang Allah jadikan pada kita. Itu tanda kematian yang semakin dekat. Kemudian apa lagi tanda-tandanya? Di mana sahabat-sahabat kita mula meninggal dunia. Sahabat-sahabat kita menjadi keseorangan. Tak ada lagi. Dulu kan kita ramai sahabat-sahabat. Kita boleh bersahabat dengan orang tu, bersahabat dengan orang ni. Tapi hari ini tak ada lagi sahabat-sahabat kita. Tanda-tanda kita akan menghadap depan Allah juga. Tanda itu tanda umum. Tanda umum. Ada tanda-tanda yang dekat-dekat dengan kematian. Dalam kitab-kitab disebut antaranya jatuhnya hidung. Hidung dah mula jatuh. Kemudian kita mula dah hitam, mata kita dah mula putih. Tanda-tandanya. Dan berbezanya untuk saat itu berbezalah pada seseorang. Ada orang yang Allah bagi dekat-dekat betul dengan kematian. Allah jadikan saat mana dia rasa nak makan banyak. Kita rasa dia ni nak sihat rasanya. Itu kata buang tabiat tu Ustaz. Buang tabiat tu. Yang kita sebut buang tabiat kot orang ni. Tak, sebenarnya dekat dengan kematian. Orang yang demikian. Dia bangun-bangun, dia sebut, saya nak makan aiskrim Cornetto lah misal contohnya. Lama dah dia tak makan aiskrim tu. Dah tua-tua tiba-tiba nak makan aiskrim demikian. Ataupun dia mula sebut makanan-makanan yang dah lama dia dah tak ingat. Tiba-tiba dia sebut benda-benda demikian. Itu tanda dia semakin dekat dengan semakin dekat untuk dia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri peringatan dan Allah bagi peringatan. Kalau kita perhatikan, handphone kita nak mati pun dia bagi peringatan. Handphone kita kan, kalau kereta kita dia nak mati pun dia ada signal. Signal nak mati tu nak mati. Kalau kamu tak isi juga minyak, mati dengan kau tepi jalan nanti. Maknanya demikian. Manusia ni Allah jadikan demikian. Antaranya, mata kita dah mula kabur. Telinga kita dah mula tak mendengar. Di saat mana gigi kita dah mula tak boleh nak makan itu dan makan ini. Kemudian, dan peringkat akhir, saat mana kita dah mula nak menghadap depan Allah, semua menolak. Menolak dalam hidup kita. Maknanya makanan masuk pun keluar balik. Orang masukkan air, ditendang keluar. Maknanya dah mula menolak. Dan di waktu itu memang kamu akan betul-betul menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Ada Cik Suhaimi ada kekeliruan kat sini. Dia kata tak kala roh diangkat ke langit, tak kiralah roh tu ke syurga atau ke neraka. Kesakitan bila mana jasad diperlakukan dalam urusan pengebumian itu dirasa oleh roh atau jasad itu sendiri. Jadi dua-dua akan terasa. Dua-dua akan terasa. Ulama-ulama kata kebanyakan waktu mana kebumian berlaku, dua-dua terjadi. Sebab tu kita kena lemah lembutlah dengan mayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, berlemah lembutlah kamu dengan mayat. Kerana kebanyakan yang terjadi dua-dua yang terjadi. Ruh pun sakit, jasad pun sakit. Oleh demikian kita berhati-hati dan bahkan kita diajar supaya guna minyak-minyak, guna air-air yang baik. Kemudian guna bau-bauan yang indah dengan tujuan apa dia? Untuk memudahkan saat menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan mungkin Ustaz kita dah sampai hujung-hujung ni Ustaz. Ada sikit masa lagi kalau kita berikan kesimpulan lah untuk sahabat-sahabat kita ingatkan diri kita Ustaz. Para pendengar yang dihormati sekalian, kalau saya boleh simpulkan bahawa sakaratul maut ini cukup menakutkan. Tak adalah saat yang mengerikan dan menakutkan. Dalam masa yang sama, dia akan menjadi hiburan pada kita. Kalau sekiranya menjaga amalan soleh kita. Kalau kita jaga amalan soleh kita. Janganlah sampai peringkat sakarat ini mengejut dalam hidup seseorang. Dan mintalah pada Allah dan berdoa pada Allah. Jangan sampai peringkat kita ditarik oleh Allah dalam keadaan yang mengejut. Berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "An-nasu niyamun fa iza mata intabahu." Manusia tu, katanya Sayyidina Ali dalam sebutnya,
Manusia yang kamu nampak berjalan tu, semua tu tidur. Waktu mana dia mati, baru dia terjaga. Bila kita mati, baru kita tercelik mata kita. Allah, jagalah kita. Ada setengah riwayat kata ini hadis. Ada yang kata, ni kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Walaupun sekalipun nak sebutnya gambaran, hidup kita ni kadang-kadang kelekaan kita sampai kita terlupa tentang saat mana yang penting yang kita akan lalui ini. Bertakwalah pada Allah dalam urusan ini. InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak Ustaz atas peringatan pada hari ini. Itu juga yang nyatakan Hisham Ramli di Facebook, kata kita tahu setiap yang hidup pasti akan mati, tapi kenapa selalu kita leka di dunia? Itu pertanyaan tu untuk diri kita juga, sama-sama muhasabah diri. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah minggu hadapan ada kesempatan panjang usia kita akan bersama lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.